Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi malam ni kita akan usahakan khatam kitab risalah pada menyatakan puasa dan iktikaf pada muka surat 10 kalau dang. Kita akan baca sampai khatam lah. Pukul mana pun paling lambat pukul 9 malam ni. Sama muka surat berapa kita? Surat 4. Aish. Dah ah. 4 cedoh. Ah? 5 cedoh. Tahu? 5 cedah tau. Kalau surat 4 dah hari tu. Surat apa? Apa? Surat 6. 6. Nombor 2 atas. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang kedua, perkara yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Dia ambil jari dia, joloklah tekuk, muntah, batal puasa. Atau sedu dengan sengaja. Sedu ni sekadar sedu gitu tak batal puasa. Hak batalnya apabila keluar sesuatu daripada maidah, daripada usus besar sampai kepada hak yang zahir tengok tekuk baru batal. Terkeluar gitu, tubik air masam daripada usus besar siapa tengok tekak telan tegak atas. Kalau sekadar gitu ada benda. Kalau masalah batalnya buat gitu serta keluar air masam daripada usus besar siapa tengok tekak telan tegak atas. Gitu. Yang ketiga, jima' dengan sengaja dengan memasukkan sekalian hasyafah. Hasyafah ni kepala zakah. Dia masuk lebih ke dalam parak kemaluan isteri pada siang hari Ramadan dengan sengaja batal puasa. Atau qadarnya hasyafah ataupun seorang tu tak ada kepala zakah, kepik tu butuh. Patut lagu mana jima' bini dia batal tak puasa, maka dikira sah. Saya orang normal kepala zakat berapa cm? Gaji hukum. Contohlah 2 cm. Walaupun seorang tu tak ada kepala zakat kepik pitu, dia jima' bini dia, dia buat masuk sekira-kira 2 cm kepala zakat dia tu, maka batal puasa juga. Gitu. Itu masuk qadarnya hasyafah. Memasukkan pada kubul, pada kemaluan hadapan dan dubur. Dubur ni lubang punggung. Daripada anak Adam manusia dan binatang. Tak kira. Dia jima' sama ada jima' manusia, jima' binatang kami berukubah dengan sengaja batal. Nampak? Sama ada dia memasukkan sekalian kepala zakat atau dia buat masuk kadar kepala zakat. Orang tu tak ada kepala zakat, putus kepik pitu. Tuan lagu mana kira? Dikira atas orang asal berapa cm kepala zakat, dia masuk banyak tu batal. Tidak batal puasa yang muwati. Siapa yang muwati tukar buat masuk? Siapa? Tok lelaki. Dengan memasukkan setengah hasyafahnya, setengah kepala zakat. Helmet kepala zakat tu buat masuk separuh. Dak habis. Batal dak puasa? Dak. Siapa dak batal? Hak tukar masuk tu untuk lelaki. Bini-bini. Tetapi batal puasa yang diwatikan dia. Siapa? Yakni isteri.
Bini batal puasa, tok lelaki tak batal puasa. Sebab apa tak batal puasa tok lelaki? Sebab dia masuk setengah kepala zakat. Bini batal sebab kerana sampai ain, sampai diri sesuatu kepada rongganya yang terbuka. Itu masalah jima pulang puasa. Mana jima hak batal, hak tak batal tengok. Kalau jima siang hari Ramadan dengan memasukkan sekalian kepala zakat ke dalam parak bini dengan sengaja siang hari Ramadan, batal. Kalau dia masuk setengah kepala zakat ke dalam parak bini, puasa bini batal. Tok laki tak batal. Gitu. Yang keempat, keluar mani, keluar air mani dengan sebab sengaja dikeluarkan dia mani. Yakni dengan apa-apa cara pun. Di waktu biar air mani dengan siku, dengan tiak dekat pandah, dengan sengaja dia batal. Atau keluar mani dengan mubasyarah. Apa mubasyarah? Mubasyarah ni asal makna sentuh kulit tanpa berlapik. Itu mubasyarah. Atau sesuatu dengan makna mubasyarah. Apa? Peluk cium. Tu. Jika tidak dengan jimak sekali pun, orang ni keluar mani bukan dengan sebab di waktu baik dah, dipeluk bini dia. Batal tak? Batal. Misal mubasyarah itu menyentuh. Dia sentuh badan bini dia, sentuh gigi bini dia, tak kira lah. Sentuh gigi bini, tu biar air mani. Batal. Berpeluk, bercium dan lain-lain dengan ketiadaan berlapik, maka batal. Peluk bini, cium bini, raba bini, batal puasa. Bila tekoh raba, tu biar air mani. Batal. Kalau malam, tak batal. Siang hari batal. Yang kelima, gila pada satu lazah, satu detik, satu saat daripada hari puasa seorang. Siang hari dia gila, dah lama, seminit batal. Yang keenam, pitang sepanjang harinya, dari terbit naik fajar hingga terbenam jatuh matahari. Pitang, masalah pitangnya hak batal, pitang sepanjang hari. Dia pitang lepas subuh, sedar tak sedar garik. Tu batal puasa. Kalau dia sedar sebelum garik, sah puasa. Yang ketujuh, berbuka puasa dahulu sebelum dipastikan jatuh matahari betul-betul. Ni dia buka dulu. Dalam keadaan tidak pasti betul-betul garik ke tak lagi. Ni batal puasa. Ni masalah orang duk pulang dia nampak matahari jatuh tu. Jadi dia buka puasa tu gaduh-gaduh. Dalam keadaan tidak pastikan lagi matahari tu jatuh betul-betul. Batal puasa. Atau zon dibuka puasa sebelum daripada zon serta ijtihad bahawa matahari telah jatuh apabila tidak nyata baginya oleh hal berbuka ataupun tidak berbuka. Ataupun masalah dibuka puasa tu sebelum daripada ada zon serta ijtihad. Masalah orang ni dibuka puasa dengan gamuk-gamuk, pakai agak-agak, dengan tidak ada ijtihad, tengok kalender, tengok jam, maka batal puasa. Kalau dibuka puasa tengok jam, tengok kalender, sah puasa. Kalau buka puasa pakai agak-agak, tak sah puasa. Yang ke-8, murtad walaupun pada satu lahzah sekalipun. Murtad saat aja siang hari Ramadan, batal puasa. Sama dengan gila. Gila saat siang hari Ramadan, batal puasa. Ke-9, kedatangan haid dan nifas jika mengiringi alaqah. Alaqah ni makna seketul darah atau mudarah, seketul daging, sekalipun batal juga. Orang puan ni keguguran, lepas tubik seketul darah agak, lepas tu tubik darah, lepas daripada keluar seketul darah daripada para perempuan, lepas tubik seketul darah tu tubik pula lagi darah, tu darah nipah, batal puasa kalau tubik sehari Ramadan.
Kerana ia nipah dan rahim yang berhipung sebab mengandung. Habis. 10 wiladah. Wiladah ni beranak. Yang berserta dengan basah. Basah ni basah pada badan budak ada. Batal puasa. Beranak. Tak, dalam keadaan tubik tu, budak tu basah. Batal. Yang ke-11 dikeluarkan air liur pada zahir bibir mulutnya. Zahir bibir mulut ni, hak ni. Hak ni. Dia kehek air liur dari dalam mulut, bubuh di atas bibir. Lepas tu, dijilat semula, telan tegak, batal. Atau bercampur dengan najis, air liur campur dengan darah, telan tegak atas. Atau berlagu ni bercampur dengan makanan yang antara celah giginya. Air liur campur dengan daging, hak lekat celah gigi, telan tegak atas. Kemudian ditelankan air liur itu, batal puasa. 12 termasuk air mandi yang tidak dituntuti atas jalan wajib atau sunat akan mandi seperti kerana bersejuk. Yang 12-nya termasuk air mandi yang biasa. Air mandi yang biasa, mandi biasa, bukan mandi yang dituntuti, bukan mandi wajib, bukan mandi sunat, dimandi kerana panas, dimandi kerana sejuk-sejuk badan, mandi biasa. Tengah-tengah mandi, tiba-tiba termasuk air ke dalam lubang telinga, lubang hidung, maka batal puasa. Mandi biasa, kalau mandi wajib, tengah mandi wajib lemah, sah puasa. Tengah mandi sunat lemah, sah puasa. Mandi biasa lemah, batal puasa. Yang ke-13, air yang ke-4 kali pada wuduk diqamah 4 kali. Air wuduk yang ke-4 tu, tekah qamah yang ke-4, tertelan air, batal. Memasukkan air ke lubang hidung, kali ke-4 lemah, batal. Kalau lemah kali yang kedua, sah. Pertama, sah. Yang ketiga, sah. Lemah yang keempat, batal. Selesai. Derah-derah, kadak tak habis. 7. Beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa. 1. Menelan air liur yang keluar dari tepaknya tepak air liur. Yang pertama, telang air liur hak tubik dari tepak asal dia. Mana tepak asal liur, bawah lidah. Telang ini tepat asal, sah puasa. Tak ada masalah. Jika adalah air liur itu suci, lagi tidak bercampur. Syarat air liur adalah air liur asal dan juga tidak bercampur dengan benda-benda lain. Hak asal dalam mulut, sah puasa. Sekalipun dia kupu air liur pukul 8.30, 6.30 baru telan tegak, sah. Sebab air liur tu hak asal dalam mulut. Yang kedua, jika dihimpunkan air liur atas lidahnya seorang, dia ambil air liur, dihimpun pun atas lidah. Lepas tu, jangan dikeluarkan lidahnya. Lepas tu dijelek. Air liur dihimpun, buah atas lidah, dijelek. Kemudian, dia masuk mula, jika kemudian ditelangkan di air liur, sah. Dah atas. Yang ketiga, keluar mazi. Keluar mazi. Air mazi ni air apa lah? Air mazi ni air apa? Air bukan, tu air wadi. Hilap dah kena air mazi. Kan beli seminggu air mazi kat supek. Mau gila bang lah rasa. Air mazi ni air galak kata orang tua. Air yang keluar ketika bakit syahwat. Tu air mazi. Tekah tubik tekah kerja berat tu air wadi. Ini beza tu. Dan jikalau adalah keluar mazi itu dengan mubasyarah sekalipun dipeluk bini, tubik air mazi sah. Peluk bini, tubik air mani, batal. Gaba bini, tubik air mazi sah. Gaba bini, tubik air mani, batal. Beza tu. Sebab gila-gila lah orang tu. Tahan tangan. Yang keempat, mani, air mani yang keluar dengan ihtilam, dengan sebab mimpi. Di mimpi, kemudian kejut tidur, tengok jeruk basah luar. Sah puasa.
Ataupun dan yang keluar dengan menilik dan berfikir. Atau tubik mani tu dengan sebab sekadar apa orang mandi. So tak puasa. Ngita enak mandi. Pukul 10 pagi. Ita-ita apa tubik air mani. Batal tak puasa. Satu masalah. Ataupun dipikir ke enak. Fikir ke badan enak. Punggung enak. Apa tubik air mani. Batal tak puasa. Tengok. Jika tidak berlaku adanya seorang Tengok. Kalau benda tu bukan berlaku adat. Bulan Ramadannya gitu. Kalau sebelum ni memang gitu. Tengok orang puang tubik air mani. Tengok orang puang tubik air mani. Memang gitu kerjaan dia. Berarti Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Syaban. Asal tengok orang puang tubik air mani. Pak, bulan Ramadan, tengok orang puang, tubik air mani, batal. Sebab fikir beradat. Kalau sebelum ni tak gitu. Bulan Ramadan jadi gitu. Maka tak batal puasa. Jika tidak berlaku adatnya seorang keluar mani dengan keduanya. Maka jika berlaku adatnya keluar mani dengan menilik dan berfikir. Jika adat memang sokmo-sokmo gitu. Tengok orang puang tubik mani. Tengok orang puang tubik air mani. Memang gitu. Bukan Ramadannya. Air raya gitu kau. Ni Power Ranger dipanggil. Kalau ada itu sama batal. Nyesaya batal puasanya atas kau yang muktamad. Maka tengok orang tu tanya dia. Demo ni memang gini ke gimana? Dah Ramadannya gini. Lepas-lepas dak gitu ada atas. Yang kelima, dimaafkan pada orang yang dibalakan dengan bedah gusi. Yang kelima, dimaafkan orang yang mana darah gusi tak beti-beti. Tubik darah sokmo pada gusi dia. Nawak mana? Yang pertama, kena kehek. Kena kehek ganti sebagai berkomor. Kesang darah dalam mulut telan degak dimaafkan. Masalah gusi darah sokmo tak beti-beti. Nawak mana? Kehek. Kehek tu ganti daripada berkomor, basuh. Lepas dikehek kesan darah dalam mulut, capur dengan liu telan degak dimaafkan. Yang ketujuh, dimaafkan termasuk umpama debu tepung yang diayak. Masalah bulan puasa nawak kuih, emelender, emeking ke gapa ke, tengah-tengah duduk ayak tepung, tiba-tiba termasuk mulut, termasuk debu tepung ke dalam mulut. Sah tak puasa? Dimaafkan. Syarat sikit. Sekalipun di nganga mulut tu dengan sengaja. Belang-belang ayak tepung, belang-belang nganga mulut. Sengaja sekalipun dimaafkan syarat sikit. Kalau banyak, batal juga. Dimaafkan kalau sikit. Ni panjang huraian itu. Ya. Nombor 2 tu. Hujung 2 tu. Dan dikeluarkan lidah ni. Lidah tu keluar dari mana? Jelek. Batu nombor 11 atas. Tu masalah orang tu diwak kehek air liu dalam mulut buah atas bibir. Lepas tu, cuba demo kali. Kau demo. Nampak tak? Kalau gitu. Air liu dalam mulut kehek. Kehek tokor liu, buah sini. Asal mana? Dalam mulut. Dikehek air liu dalam mulut, buah atas bibir. Kemudian, jilat, telang, degak tu batal. Kalau air liu, buah atas lidah, dilehek, masuk mula, tak batal. Keluar sedikit, tak habis hitak. Papa tu demo. Tu dua Allah ya. Benda gini kena demo tapi ngotor sikit. Demo lah hang buat. Tak. Tu. Berapa dah habis banyak lagi ni. Kau payah sikit aku suat 9 payah. Yang ke-9 termasuk air semasa berwuduk ketika madmadah. Apa madmadah? Komor. Dan istinsyak. Apa istinsyak? Memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan tidak mubalarah, yakni tidak berlebih-lebih. Termasuk dah air pada basuhan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga tekah berkomor.
lemah dalam lubang hidung. Bila basuhan pertama ke, kedua ke, ketiga, sah. Kalau kepak, lemah, batal. Ingat, mudah. Nak detail esok, gigi ATM esok, aku belah. Yang 10, air mandi yang dituntutkan dia mandi. Mandi wajib, aku belah. Tengah-tengah mandi lemah. Sah tak puasa? Sah. Hak batalnya mandi biasa. Mandi sebab panas. Tengah mandi. Tiba-tiba lemah lubang hidung. Batal kalau mandi biasa. Kalau mandi wajib, mandi sunat, tekah mandi lemah, sah. Dan jikalau sunat sekalipun, sah lagi. Sebab masalah lemah dalam mandian yang dituntuti, itu sah puasa. Kalau mandi biasa lemah, batal puasa. Yang ke-11, mubalaqah. Bukan mubalarah. Berlebih-lebihan pada membasuh najis. Apa najis? Darah. Gusi dia darah. Lepas tu, dia pun komo pasirah. Warna hukum sah, dimaafkan, tak batal. Dan termasuk air pada rongganya seorang, dimaaf. Masalah cabut gigi bulan puasa, sah tak? Sah. Hak batal telang gigi. Dia cabut gigi dah gusi tak? Darah ha. Pati wak warna komo pasirah. Komo tu dalam belang-belang komo termasuk juga air ke dalam tekak. Warna dimaafkan. Yang ke-12 termasuk air yang ditaruhkan dia air pada dalam mulut. Dahaga ulang puasa, nuak warna dia ambil air buh dalam mulut. Bukan telan, diperak. Ambil. Buat gitu. Dia ambil air baik kolong. Kocok yang tu. Telang tak? Tak kocok tak telang. Telang tak? Dia buat gitu. Belang-belang buat gitu tu termasuk air lah tekak. Dimaafkan. Nampak tak? Tapi buat tanya makruh tu. Atau menghilangkan dahaga, ambil air komo, diperang, buat kocok dalam mulut dia. Sebab apa? Nak menghilangkan dahaga. Batal tak puasa? Dah. Hak batal telan teguk air. Belang-belang liwat gitu termasuk air ke dalam mulut. Sah. Hak dah sahnya telang. Pak musim-musim orang duduk ambil air kolah. Tekah komo banyak air masuk. Tubik sikeng. Atau batal tu. Sebab apa? Telang air tu. Tengok mula Ramadan dia pasal gitu. Cekok air banyak. Dalam mulut. Tubik sikeng. Atau batal puasa. Apa? Tu telang air tu. Yang 13, makan dan minum ia dengan lupa. 12, tengah hari bahan nasi minyak. Danyak ana 4 pinggan. Sah puasa sebab lupa. Atau jahil yang dimaafkan. Jahil yang dimaafkan dua. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Diingatkan boleh makan bulan puasa. Sebab apa? Tadi baru masuk Islam. Sah puasa. Ataupun orang yang duduk jauh dari ulama, tak ada orang ngajar kampung dia kat mana planet mustari, ada masalah, sah puasa. Yang ke-8, bermula orang yang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja pukul 9.30 bahan lepak ikan, sengaja, warna hukum batal puasa. Lepas tu lagi pukul 10 khatah nulis makan kedok, tengok. Atau lupa berniat pada malamnya Ramadan. Atau sabit baginya seorang Ramadan pada hari Syak. Warna hukum, nescaya wajib imsak, tahan diri dari makan minum pada sekalian 3 masalah ini. Yang pertama masalah buka puasa dengan sengaja. 9.30 pergi pasar beli lapak ikan. Makan 9.30 batal puasa. Lepas tu baki waktu hak lain pukul 10 khatah wajib dia kena tahan diri daripada makan minum. Pertama. Yang kedua, orang yang dah ingat nak niat.
Orang yang dah ingat nak niat siang hari Ramadan wajib tahan diri dari makan minum tu kena ingat. Sekarang aku gastri atas nasihat doktor-doktor pakar mengatakan tak boleh kita nak berpuasa. Kalau puasa mudarat penyakit maka dibenarkan dok puasa. Atas nasihat doktor pakar. Ini qada dak ci dak qada. Kalau qada aku nak gastri gitu. Dak qada dak apa? Kalau gastrik dak qada aku nak gastrik gitu. Ini qada Dan sunat bagi orang yang puasa sama ada fardu atau puasa sunat bersegera berbuka. Dan mentakhirkan sahur. Masalah buka sunat segera. Orang bang tu baca doa molek buka lalu. Pelewat berbuka makruh. Masalah sahur sunat kita pelewat. Pelewat lagu mana? Paling kurang setengah jam dalam subuh molek. Sekira-kira jangan jatuh pada waktu syak. Janganlah pergi sahur pada waktu yang kita main syak. Subuh dah ke dak lagi. Jangan. Biarlah kita sahur lewat tu dengan makna setengah jam nak habis molek. Jangan pergi sahur dalam keadaan kita syak. Subuh dah ke dak lagi. Jangan. Yang ke-10 harus berbuka dengan yakin seperti melihat matahari jatuh. Duduk pula tengok. Kita tengok sendiri dengan mata kepala, matahari tu, bulatan matahari jatuh. Dah nampak dah bulatan matahari. Maka kita diharuskan berbuka sekalipun untuk bila dah azan hari. Nampak? Duduk pula. Yang ke-11 harus berbuka puasa dengan ijtihad, dengan berpandu kepada wirid seperti segala waktu semayang. Masalah buka puasa dengan ijtihad boleh ke tak? Apa ijtihad? Ijtihad ni seseorang yang berusaha mencari dalil bagi masuknya waktu berbuka. Contoh, dengan dibuat satu perkara, sokmo-sokmo kalau buat memang garik. Contohnya, seperti seorang ni lepas mayat asar, dibaca Quran 5 juzuk. Lepas 5 juzuk, garik. Kalau dia buat hari semua, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Khamis, hari-hari buat gitu. 5 juzuk Quran lepas asar, garik. Maka boleh bila Ramadan, dia boleh buat wirid lepas mayat asar, Quran 5 juzuk, terus buka harus. Sebab apa? Hari-hari buat gitu garik. Boleh. Ataupun orang jenis jahit baju. Lepas asar, siap baju 4 pasang garik. Hari-hari buat gitu memang jadi. Bulan Ramadan boleh. Lepas mayang asar, siap baju 4 lah, buka puasa. Harus. Boleh. Sebab apa? Kebiasaannya memang jadi begitu. Tak buat gitu. Buat kerja benda-benda, lepas siap kerja memang garik. Tak buat gitu. Kalau orang dulu adalah dia buat wirid dengan jahit baju lepas mayang asar, dia galik. Tak, somo-somo, kalau mak jahit 5 pasang dan siap pasar, garik amah. Maka boleh. Dipanggil ijtihad dengan jahit baju 5 pasang lepas mayang asar. Boleh. 12, tidak boleh berbuka puasa dengan zon. Apa zon? Agak-agak. Tengok langit, garik dah maaf. Tak boleh pakai agak-agak. Naknya, nak ada ijtihad, tengok kalender, tengok jam. Boleh. Buka hari puasa tengok lu kalender. Buka dah boleh. Kalau pakai agak-agak tak sah. Kerana asal siang masih tinggal lagi. Sebab dikira waktu siang masih lagi ada. Masalah buka tak boleh pakai buah agak-agak. Kena ingat. Harus makan sahur jikalau dengan syak pada lagi tinggal malam. Masalah sahur. Boleh ke tak nak sahur dalam keadaan kita syak? Syak ke apa? Subuh dah ke malam lagi ke subuh dah? Boleh sahur tak lagi? Jawab ni. Kita bangun nyahu, kita syak. Mak subuh dah ke malam lagi Boleh tak kita nyahu? Harus apa?
Dah sah dah puasa, tengok semula. Bangun puasa, kita syok, subuh dah ke dah lagi, jangan dah tengok. Hukumnya harus kita bersahur lagi. Dah sah dah puasa, tengok mula tu. Kerana asalnya lagi tinggal malam. Sebab dikira asal malam. Kalau buka dengan agak-agak, tak sah. Sebab dikira asal siang. Kalau sahur, masalah syok pada sahur, subuh dah ke, tak lagi, harus sahur. Sebab dikira asal malam. Dah sah dah puasa, tengok mula. Maka sah puasa seorang jika tidak nyata ghalak. Apa ghalak? Tidak nyata salah. Dengan bahawa nyata sebenarnya. Memang di sahur tadi tu memang malam lagi. Maka sah. Dia lepas siap nyahur. Dah, dia pun tengok jam. Baru ke 5 suku baru. Maka sah. Atau tidak nyata sesuatu sampai bila dia tak tahu. Tak ada masalah. Jika nyata ghalaknya, jika nyata salah. Lepas siap nyahur, tengok jam, pukul 8.30, patah. Sebab apa? Sebab tadi masa dia nyahur, dia syok subuh dah ke, tak lagi. Kalau begitu, dibolehkan dia bersahur. Dah sah dah puasa, tengok mula. Kalau dia sahur tadi, tidak nyata salah. Memang sahur tu kena molek malam lagi. Sah. Kalau lepas sahur, nyatanya salah, dah tengok subuh dah, patah. Gitu. 14. Jika seorang yang berbuka atau makan sahur dengan ijtihad. Seorang tu buka puasa tengok kalender. Sah tak puasa? Ni dia hari bulan puasa buka kalender. Hari ni berapa garis. Dia pun tengok kalender hari ni buka 7. Dia pun buka puasa. Sah tak? Sah. Tak? Sah? Kita pun nyahur kita pakai ijtihad. Apa ijtihad? Dengan yang kokok. Ayam ni lepas-lepas kalau kokok, kejut-kejut kulit lagi. Ayam ni kokok, ada memang kulit lagi. Boleh tak pakai buah tu? Boleh. Cara ayam tu, kalau kokok, memang pukul 5 pagi. Sokmo. Boleh. Dan nyata salah ijtihad. Lepas-lepas dengar yang kokok memang kulit lagi. Somong-somong gitu lah. Tapi bulan puasa dia yang gila. Di kokok aku 8 pagi kita kejut nyahu. Itu batal puasa. Sebab apa nyata salah? Yang gila dia panggil. Kalau sebelum ni boleh ada kokok. Kokok tak salah memang kulit lagi. Bulan Ramadan ni silap akal kokok pukul 8 pagi kita kejut nyahu. Batal puasa. Sebab nyata salah. Jika seorang yang berbuka atau makan sahur dengan tiada ijtihad. Tadi dibuka puasa dengan ijtihad. Hak ni buka puasa tanpa ijtihad. Pakai agak-agak. Sah tak? Tengok. Dan padahal tidak nyata halnya, tak nyata hal waktu buka ataupun tidak. Nescaya sah pada sahurnya seorang dan tidak sah pada berbukanya seorang. Masalah buka tanpa ijtihad, buka puasa dengan agak-agak sah tak? Tak. Masalah sahur pakai buah agak-agak sah. Sebab apa? Sebab buka puasa dengan agak-agak tak sah sebab dikira asal siang. Kalau sahur pakai agak-agak sah sebab dikira asal malam, syarat tidak nyata salah. Lebih situ. Panjanglah. Nak ngaji mula ni payah. Pedang tak Kerana asal hari itu lagi tinggal malam pada masalah yang pertama, sahur. Dan asal hari itu tinggal siang pada masalah yang kedua, berbuka. Dah faham lepas ni? Maka jika nyata sebenar
jika nyata betul pada keduanya berbuka dan sahur, maka sah puasa keduanya. Atau nyata tersalah pada keduanya berbuka dan sahur, maka tidak sah puasa. Gini, masalah buka puasa ada dua. Buka puasa tanpa ijtihad satu. Buka puasa dengan ijtihad dua. Pertama, buka puasa tanpa ijtihad. Buka puasa dengan agak-agak. Sah tak puasa? Tak sah. Kalau buka puasa dengan ijtihad, sah tak puasa? Tengok dulu. Kalau buka puasa dengan ijtihad, nyata sebenar, sah. Kalau tak nyata sebenar, batal. Memang tengok kalendar. Tapi kalendar yang tengok tu dah lepas. Itu nyata salah. Maka tak sah. Gitulah. Sahur. Sahur dengan zon pakai agak-agak. Sah tak? Sah. Sebab di kiasah malam. Kalau sahur dengan ijtihad, sah tak? Tengok. Kalau nyata salah, batal. Tidak nyata salah, sah. Gitu. Tiga-tiga. 16. Perkara-perkara yang sunat dilakukan pada bulan Ramadan. Pertama, mandi janabah, mandi junub, mandi wajib sebelum dari terbit fajar, sebelum subuh. Sunat mandi wajib sebelum subuh. Mandi lepas subuh, sah puasa tapi makruh. Yang kedua, berbuka dengan tamar. Tamar ni buah kemeng. Jika mudah dapatkan dia, jika mudah boleh. Maka jika tiada mudah dapatkan dia, maka dengan suatu yang manis. Jadi gini, masalah turut hutang, kalau ada buah kemeng, makan buah kemeng. Kalau tak ada buah kemeng, air zam-zam. Ikut turut hutang dia. Kalau ada buah kemeng, makan buah kemeng. Tak ada buah kemeng, air zam-zam. Tak ada air zam-zam, air masak. Tak ada air masak, makan benda manis yang bukan dimasak dengan api. Kenapa? Madu kismis. Tak ada madu kismis, barulah makan benda manisan yang dibakar dengan api. Kenapa? Ondeh-ondeh tu. Tu turut tang dia. Yang ketiga, membanyakkan doa. Yang keempat, membanyakkan baca Quran. Yang kelima, membanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Benar ni. Perkara-perkara yang makruh dilakukan pada bulan puasa. Pertama, berbekang. Berbekang ni ingat, berbekang ni ialah kita bekang tubuh. Bekang tubuh. Bekang belakang, bekang atas kepala, bekang orang panggil bahu, itu berbekang. Berpetik ni lain. Berpetik ni kita baluk di tengang ni, sampai jadi kemar darah, kita cocok depan. Tu berpetik. Apa tak? Berpetik ni kita ikat dengan benda, jadi kemar darah. Tu ambil pen ke petojok, tak cocok. Tu ambil darah. Tu berpetik. Berbekang ni, bekang kepala, bekang belakang, tu berbekang. Tu makruh berlaku. Yang ketiga, mama getah. Ambil getah, bulan mulut imamah. Makruh sebab apa? Membanyakkan liu. Telan getah atas. Yang keempat, merasa akan makanan dengan lidah. Sah. Syarat kena koma mula ke hek. Yang kelima, mubalarah pada berkoma. Dan mubalarah pada istinsyak. Masalah berlebih-lebih memasukkan air ke lubang hidung. Mana basuhan yang pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga. Dia masuk air banyak, makruh. Di koma kali pertama tu banyak, makruh. Air keempat, koma telan degak, batal. Yang keenam, mengucup perempuan, cium orang puang. Puang ni bini kita, makruh. Dan umpamanya peluk bini, makruh. Syarat, jika tidak membangkitkan syahwat. Jika peluk bini naik seh, haram. Naik seh. Apa faham? Orang lelaki faham. Peluk bini naik meta. Naik meta, batal.
Panggil apa? Makruh. Peluk bini naik mata. Makruh. Kalau peluk bini dah naik benda-benda, tu makruh. Tu beza tu. Cium bini naik mata, haram. Haram mata. Seulah tu. Cium bini dah naik mata, makruh. Tak apa tu. Faham dia. Yang 18. Hari haram lagi tidak sah puasa. Dia ada juga haram tapi sah puasa. Jadi, dia ada juga haram tapi sah puasa. Dia ada haram lagi tidak sah puasa. Itu banyaklah. Terus mula. Haram lagi tidak sah puasa. Yang pertama, hari raya fitrah, raya haji, iaitu raya pertama puasa, haram tak sah. Raya adha, raya pertama, raya korban, puasa, haram tak sah. Yang ketiga, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan jika puasa dam tamattu sekalipun, yakni haram puasa pada salah satu daripada 5 hari ini, baik. Faham tak dah tamattu? Ada dengar tak haji tamattu Kenapa haji tamattu? Kenapa haji tamattu? Dia ada haji ifrad, ada haji tamattu. Haji tamattu ni haji ni apa? Haji tamattu ni mengerjakan umrah dulu. Kemudian bila masuk musim haji, baru pakai ihram niat haji. Orang yang buat haji tamattu wajib kena dam. Faham tak? Bukan dam main ni dah. Dan denda 11 ekor kambing ataupun dengan berpuasa. Maka dia nak bayar dam, nak meleh kambing ada pitih, maka boleh dia berpuasa. Berpuasa mana pula? Separuh di Mekah, separuh di rumah. Jadi tekah nak puasa di Mekah tu boleh ke tak? Pada 11, 12, 13 Zulhijjah nak puasa bayar dam tamattu. Sebahagian ulama mengatakan tak sah. Sebahagian ulama mengatakan sah. Aula jangan buat. 20 dan memadai niat puasa sunat dahulu sebelum dari gelincir matahari. Masalah puasa sunat boleh ke tak niat siang? Harus. Boleh. Niat pukul 8.30, pukul 9, pukul 10, pukul 11. Syarat sebelum zuhur. Syaratnya selama tidak perbuat sesuatu yang membatalkan puasa atau pendapat muktamad. Syarat boleh niat puasa sunat siang hari. Syarat tidak buat kagak batal puasa. Boleh. Ni dalam kitab Kashful Lisan juzuk yang pertama ada. Ingat, kita balik surah apa subuh, tanya bini kita, nak akam dia hari ni ai. Ada benda hari ni bang ke habis. Batu boleh tak nak niat puasa sunat pukul 8.30. Tengok lu. Buat tak hari kagak batal. Makan tak, minum tak? Tak minum hari, tak akan hari. Boleh niat puasa sunat. Ini pendapat muktamad. Dan kata qil, kata setengah pandangan ulama, memadai niat selepas daripada gelincir matahari. Ada setengah pandangan boleh juga niat lepas zuhur, pukul 2.30, 3.30. Syarat tidak buat perkara yang membatalkan puasa. Ini pendapat dhaif. Dan kata qil, kata setengah pendapat ulama pula lain, memadai niatnya seorang jika mendahulu akan niat tu sesuatu perkara yang membatalkan puasa orang. Setengah pandangan kata kalau dia makan minum sekadar mulut je, minum air sekadar tegak je, lepas tu nak niat puasa sunat, setengah pandang kata boleh lagi. Tu jadi hasilnya masalah puasa sunat, adakah boleh niat siang? Jawabnya boleh dengan beberapa syarat. Pendapat muktamad 2. Sebelum zuhur. Yang kedua, tak buat kagak batal puasa. Setengah pandangan
Waya boleh juga niat selepas zuhur. Syarat dok buat kada batal puasa. Setengah pandangan kata boleh juga niat puasa sunat sekalipun dimakan minum dah sikit. Syarat belum zuhur. Tu pendapat pendapat yang sangat dhaif. Habis itu, tu derah-derah. Dak faham biasa dia dah daurah. Daurah ni nak habis kitab. Kalau ngaji nak lambat habis kitab. Maka walaupun kita mengaji pasal gini dak faham, sekurang-kurang kita aja dengar istilah, aja dengar masalah tak apa dah. Dah nak faham ngaji semula. Esok pukul 11 di UiTM. Esok. Siapa ada berkelapangan pergi yang ni dah. 11 sampai pukul 12. Dia putang ceramah bab puasa. Itu lainnya tu. Di UiTM masjid dia esok. Pukul 11 pagi. Baik, kita buka soalan. Kita mayang pukul 8.35. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis. Kita buka soalan kalau ada. Kalau tak kita semayang. Baik, ada benda tu. Soalan ni bila nak semayang syak. Ni ya siapa dulu. Tak ada soalan, alhamdulillah. Faham dah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'bi ma'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi